Bulan depan jangan letak air. Takut terminum. Dulu ada masjid saya pergi dia ada letak air bulan puasa. Tak sengaja tak apa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil 'aziz بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kehidupan, dan kita penuhi kehidupan kita ini dengan amalan kebaikan. Ayat yang saya bacakan tadi tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-A'raf, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar kita untuk kita mendidik hati kita agar tidak jemu melakukan kebaikan dari sehari ke sehari, dari saat ke saat, sepanjang hidup kita ini. Kerana sesungguhnya di hujung ayat ini dalam surah Al-A'raf ayat 56 ini Allah Ta'ala sebut inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kerana sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang sentiasa melakukan amal kebaikan dan bersifat dengan sifat orang yang muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan golongan muhsinin ini adalah orang-orang yang gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sirah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada bulan Syaban ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh tauladan yang baik dengan memperbanyakkan sedekah, dengan memperbanyakkan membantu orang lain. Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang-orang yang suka menyumbangkan hartanya, menginfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tergolong di kalangan orang-orang yang Allah Taala sebut muhsinin. Muhsinin ini tuan-tuan, kita baca ayat tadi, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi pagi ini kita nak menjadi orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, antaranya orang-orang yang membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah, Allah Taala sebut wa anfiqu fi sabilillah wa la tulku bi aydikum ila at-tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan,
yakni bersifat bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang membuat kebaikan, iaitu orang-orang muhsinin. Dan orang-orang muhsinin ini juga tuan-tuan, pada hari ataupun bulan Syaban ini, yang kita nak bincang sekejap lagi, iaitu berkenaan dengan nisfu Syaban. Pada malam nisfu Syaban ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya, melainkan orang-orang yang masih bergaduh, benci-membenci antara satu sama lain. Sebab itu kita ambil peluang untuk kita menjadi orang-orang muhsinin yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala rakamkan di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang boleh menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain, itulah Allah Subhanahu wa taala golongkan mereka orang-orang yang muhsinin. Dan yang terakhir tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala golongkan seseorang itu di kalangan golongan muhsinin, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 93, "Tsumma ittaqaw wa amanu, tsumma ittaqaw wa ahsanu, wallahu yuhibbul muhsinin." Kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebaikan, kerana Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Allah Ta'ala akan mengasihi orang-orang yang muhsinin. Rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mengambil peluang bulan Syaban ini untuk kita meningkatkan kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan, terutama pada bulan Syaban ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak bincang pada pagi ini berkenaan dengan satu malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita berpeluang untuk berbuat kebaikan ataupun amal saleh, iaitu dengan kita menghidupkan satu malam yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iaitu malam nisfu Syaban. Tuan-tuan kalau tengok kalender kita, semalam 10 Syaban, semalam 10 Syaban. Jadi 8 Mac ini bersamaan dengan hari Rabu kita. Catat tu, kalau tak catat lupa, nanti pergi cari baju raya. 8 Mac ni hari Rabu 15 Syaban. Maka malam nisfu Syaban itu adalah pada 7 Mac. 7 Mac itu Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu. Tak lama dah, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Ingat tu, lock tarikh tu, jangan pergi mana-mana. Berpuasa ke dan sebagainya. Sebab Allah Subhanahu wa taala begitu adil kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Isra, orang-orang yang melakukan kebaikan ini, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, bererti kamu berbuat baik bagi diri kamu sendiri, manfaatnya pada diri kita. Wa in asa'tum falaha, kata Allah, jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi diri kamu sendiri. Jadi buat baik kamu dapat, buat buruk pun kamu akan dapat juga hukumannya. Jadi dalam surah Al-Isra, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa saja kebaikan yang kita lakukan dekat muka bumi ini akan memberi kesan kepada kita sewaktu kita hidup dekat dunia, dan juga sewaktu kita meninggal dunia, dan apa lagi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tak mengikuti sangat perkembangan TV ni. Kadang-kadang tak sempat nak tengok, terlalu sibuk kan dengan kerja-kerja harian kita. Jadi adalah
sahabat saya ni, dia kata tolong komen sikit tentang filem Mentega Terbang. Saya pun terbang apa saya tahu, roti canai terbang, mentega terbang ni saya tak tahu. Jadi rupanya dah kecoh lah. Tentang berkenaan dengan akidah lah. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, kalau kita biarkan ataupun pengarah filem tu ke, pelakon tu ke, dia kata saya hanya berlakonnya. Dia kata saya hanya berlakonnya, rezeki itu daripada Allah. Pandai dia. Sedap dia cakap. Tapi sebelum nak sebut apa-apa perkara ini, dia akan memberi kesan walaupun berlakon. Ada benda-benda yang kita tak boleh berlakon, dia akan jatuh hukum. Contohnya macam tadilah filem ni kan, dia suruh anak dia boleh pilih agama dan sebagainya. Sama juga orang yang berlakon bercerai, melafazkan cerai. Di luar filem, di luar drama tu mereka suami isteri, tapi dalam drama tu dia lafazkan. Tak boleh, dia akan jatuh hukum. Dan benda-benda yang tak boleh dibuat bergurau, cerai dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini tuan-tuan, baik atau buruk ini akan memberi kesan kepada kita. Jadi kita ambil peluang lah tuan-tuan, pada malam nisfu Syaban ini kita perbanyakkan membuat kebaikan, dan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dan ahli keluarga kita, generasi kita lah tuan-tuan, yang kita takut sangat ni, sebab filem tu dah keluar kan, macam-macam lah kita tapis lah. Dan bekalan yang ampuh untuk anak-anak kita adalah pegangan ni, akidah. InsyaAllah kalau betul, benar, dalam masa yang sama kita ambil lah peluang tuan-tuan, sembang dengan mereka. Kita dah pergi kuliah ni. Kuliah tuan-tuan ni setiap hari ada live streaming ada kat YouTube. Kan? Saya tengok tuan-tuan ni lebih alim daripada ustaz-ustaz datang sini. Banyak kitab dah habis. Kan? Banyak tajuk dah. Sampai tak ada tajuk dah Haji Jamlus minta. Tak ada tajuk dah. Kan? Jadi maknanya bila kita dah tahu tu, kita share. Anak-anak kita tanya itu, kita boleh jawab. Ini persoalan akidah kita tuan-tuan. Jadi kalau anak-anak kita tanya kenapa kena puasa, cucu kita tanya kenapa atuk kita kena puasa, kena jawab tu. Kena jawab, bagi ayat Quran, bagi hadis Nabi SAW. Dalam masa sama kita refresh balik kita punya ingatan. Tak boleh baca bahasa Arabnya, kita bagi maksud dalam bahasa Melayu. Itu penting tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kita pilihan. Kalau kamu buat baik, dapat pada kamu. Kamu buat jahat, dapat juga pada kamu. Jadi kita buatlah pilihan. Baik. Hadis berkenaan dengan nisfu Syaban ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak tahu sesuatu hari ataupun sesuatu bulan itu ada kelebihannya, kita kena rujuk yang pertama Al-Quran, dan juga yang kedua hadis Nabi SAW. Bila mana Allah Ta'ala sebut hari Jumaat, hari Jumaat itu kamu kena solat Jumaat. Kita tak boleh dah solat hari lain. Ustaz boring lah, hari ni solat Jumaat, hari Jumaat. Kita tukar hari Khamis boleh. Pernah sekali saya nak baca khutbah, saya pergi satu masjid ni, saya kata kenapa tak ada orang? Saya telefon Tuan Nazir, kenapa tak ada orang masjid ni? Tak berapa ramai. Selalu 12.30 dah ramai. Ustaz, hari ni hari Khamis, dia kata. Salah tengok tarikh. Salah tengok tarikh. Saya kata betul ke hari Khamis? Saya kata masih Jumaat. Hari Khamis Ustaz, dia kata. Jadi kalau tak boleh tukar tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala sebut itu harinya untuk kita solat Jumaat, solat Jumaat. Dan Nabi SAW dan Allah Ta'ala sebut kamu kena berpuasa pada bulan Ramadan, jangan pada bulan yang lain, tak boleh. Jadi kelebihan hari, kelebihan bulan ini terletak kepada yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan juga Nabi SAW tetapkan. Adapun ulama-ulama kita sebut, orang-orang tua kita sebut dan sebagainya, ada kelebihan hari-hari gini, dia menjadi pertikaian pendapat dia dan sebagainya kan. Tapi
Bila Allah Ta'ala sebut dan Nabi SAW sebut, benda tu confirm lah. Confirm. Confirm. Bila benda tu confirm, hati kita pun tenang kan. Amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohlah kita solat subuh, lepas setiap solat Nabi kata kamu zikir. Zikir 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang buat ini, Nabi SAW sebut akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan. Jadi Nabi sebut ini. Jadi kita janganlah buat zikir yang lain. Zikir yang lain tu boleh, tapi yang asasnya itu jangan tinggal. Ayat kursi kan, 3 kul. Kalau subuh tadi sepatutnya yang Nabi tunjuk, subuh dia special sikit. Qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Subuh je dia special sikit. Tadi imam baca berapa kali? Sekali. Tambah lagi 2 nanti ya. Saya takut lambat. Jadi kalau hari-hari biasa, kalau tak ada kuliah, tuan-tuan habiskanlah. Gitu. Jadi apa saja amalan dan juga hari ke bulan ke yang kita nak tahu keistimewaannya, mestilah berdasarkan firman Allah Ta'ala dan juga daripada hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan malam nisfu Sya'ban ini. Kita tak boleh suka-suka kata malam ini ada kelebihannya dengan kita riwayat sendiri atau kita bagi pendapat kita sendiri, tak boleh. Saya petik daripada hadis Ibn Hibban an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang nisfu Sya'ban ni banyak riwayat. Saya ambil riwayat yang sahih. Yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang-orang yang melakukan syirik dan juga orang-orang yang bermusuhan. Ini hadis yang pertama yang sahih. Yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban yaghfirullahu li'ibadihi illa limusyrikin aw musyahinin. Apabila tiba waktu malam nisfu Sya'ban, malam kita dalam agama kita ini, dalam Islam, bila berkumandangnya azan maghrib, itu malam, bermulanya malam. Jadi Selasa malam Rabu tu berkumandangnya azan maghrib itu, maka itulah malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan hambanya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Dua riwayat ini adalah dua riwayat yang sahih, yang mempunyai asal, dan walaupun Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan malam ini, namun tiada amalan-amalan tertentu pada malam tersebut, dan tidak ada sama sekali amalan yang bersifat umum, seperti memperbanyakkan zikir, istighfar kepada Allah ni, salat-salat sunat dan berdoa ini dan bersedekah ini adalah amalan-amalan umum yang kita boleh buat. Adapun amalan khusus, ada di kalangan yang menghidupkan salat, raghaib, tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Hadis itu dipertikaikan oleh para ulama hadis, dan ada juga hadis yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis munqati',
hadis-hadis yang terputus perawi-perawinya dan kita tidak boleh gunakan. Terdapat hadis yang lain tuan-tuan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala turun pada langit dunia ini. Adakah sahih? Ia sahih, tuan-tuan. Tapi bukan pada malam nisfu Syaban. Dia berlaku pada setiap malam. Hadis, tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan rujuk dalam hadis sahih Muslim, kitab ataupun kitab sahih Muslim, di dalam kitab salat musafirin, ataupun dalam sahih Al-Bukhari dalam bab kitab tahajud, Nabi SAW sebutkan berkenaan turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit dunia ini pada setiap malam. Syekh Mustafa Al-Bugha mengatakan turunnya Allah Subhanahu wa taala ini bermaksud turunnya ketetapan Allah kepada makhluknya itu pada hari itu. Turunnya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam itu bermaksud turunnya rahmat Allah, turunnya kelembutan Allah, turunnya pengampunan Allah kepada orang yang bermunajat, berdoa pada sepertiga malam. Saya bacakan hadis sahih ini tuan-tuan untuk memberikan kita galakan untuk kita bangun sepertiga malam. Nanti kita kira sama-sama bila sepertiga malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kami turun ke langit dunia pada setiap malam pada sepertiga akhir malam. 1/3 akhir malam. Yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berkata, man yad'uni fa astajiba lahu. Sesiapa yang berdoa ketika itu pada sepertiga akhir malam, maka aku akan kabulkan doa untuknya. Ini satu, tuan-tuan. Yang kedua, man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku apa-apa hajatnya, permintaannya, maka aku akan kabulkan, aku akan berikan kepadanya. Man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Sesiapa yang memohon keampunan, maka aku akan ampuninya. Ini tuan-tuan, sepertiga akhir malam Allah Ta'ala turun ke langit ini, ke langit dunia, bagi kita 3 offer. Iaitu siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan. Siapa yang memohon ajat, meminta perkara-perkara kebaikan, maka aku akan berikan. Siapa yang mohon ampun, maka aku akan ampunkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih Muslim, An Jabir qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fi lailatin la sa'atan la yuwaqi'uha rajulun muslim yas'alu Allah khaira min amri ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailatin aw kama qala. Daripada Jabir radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada waktu malam terdapat suatu masa yang tidaklah seorang muslim meminta daripada Allah kebaikan untuk urusan dunia dan akhiratnya pada waktu tersebut, melainkan Allah akan berikan kepadanya. Hal ini berlaku setiap malam. Jadi pada setiap malam ini tuan-tuan, kita banyakkanlah doa di 1/3 akhir malam dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, mari kita kira sama-sama. Kita kira sama-sama lah tuan-tuan. Saya duk kira pagi tadi, tak tahulah betul tak betul. Ustaz ni kalau kira, kalau salah maafkanlah. Tuan-tuan kalau pakar kira ni, kira balik. Kalau saya salah, betulkan. Bermula waktu malam itu bila masuknya waktu maghrib, tuan-tuan. Dan berakhirnya
malam itu dengan habisnya waktu isyak. Waktu isyak ni kan panjang. Kalau kita ambil kira waktu semasa kita di Selangor ini, kita tengok waktu maghrib kita 7.28. Betul tu, 7.28, 7.30 lah. Dan berakhir waktu isyak ini 6.16 subuh. Ulama-ulama kita berbeza pendapat tentang bila tamatnya isyak ini. Ada yang mengatakan di hujung 1/3 malam. Ada yang mengatakan separuh malam. Ada yang katakan waktu isyak ni habis sebelum subuh. Jadi siapa yang tertidur selepas maghrib ini, maka sebaiknya kita solat itu, ada yang ulama sebahagiannya nak dekat-dekat subuh ni waktu makruh untuk kita solat isyak. Tapi kalau boleh lah tuan-tuan, kalau boleh kita awalkan, itu yang terbaik. Kalau kita ada kuliah, ada pengajian, ada perkara-perkara yang tak boleh dielakkan, dimaafkan untuk kita melewatkan sedikit. Dan solat isyak ini Nabi SAW lewatkan juga sedikit. Maka jumlah waktu ni tuan-tuan, kalau kita kira 7.28 sehingga 6.16 ni lebih kurang 10 jam 48 minit ataupun 50 minit. Kalau kita kira 1/3 malam ini, dia lebih kurang 3 jam 30 minit. Jadi maka bermulanya 1/3 malam terakhir itu bermula lebih kurang 2.30, 2.45, 3 pagi hingga ke subuh. Itu waktu dia. Kita tak dapat bangun pukul 3, tak apalah, bangunlah pukul 6. Itu yang paling awal. Itu pun jam berapa kali ulang bunyi ten ten ten, ten. Yang bangun orang rumah kita, bang bangunlah bang. Kan. Tak apalah, kita set pukul 5, 5.30. Itu masa 1/3 akhir malam. Waktu tu Allah Ta'ala kata, siapa berdoa, aku kabulkan. Siapa yang memohon hajat, permintaan, kita doa untuk sahabat-sahabat kita di Johor ni tuan-tuan, teruk ni banjir. Dekat 50,000 orang ni dipindahkan di pusat pemindahan banjir kan. Kita doakan untuk mereka. Dan siapa yang memohon keampunan, waktu itulah. Waktu tu. Jadi kita amalkan. Ni dekat Ramadan ni, kita bangun pagi kan, kita sahur sebelum subuh lah. Kita sahur sebelum subuh. Lepas sahur tu kita banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kita juga boleh hidupkan 1/3 malam ini dengan salat tahajud dan sebagainya. Kita dituntut pada malam ini, iaitu malam nisfu Syaban ini, untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak dinafikan bahawa malam tersebut mempunyai kelebihan dan padanya terdapat keampunan serta penerimaannya yang khusus bagi yang memohon ampun. Kan Allah Ta'ala sebut, aku akan ampunkan dosa-dosa semua orang pada malam itu, kecuali 2 orang ni lah tuan-tuan. Orang-orang yang buat syirik dan juga orang-orang yang masih bergaduh, yang masih bermusuh-musuhan. Disebabkan itu, Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya berdoa padanya, iaitu pada malam nisfu Sya'ban, adalah mustajab. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Sekarang ni dah adalah terjemahan dalam bahasa Melayu. Dulu kitab-kitab kita ni banyak dalam bahasa Indonesia kan. Kita takut kita tak faham. Jadi alhamdulillah ada usaha-usaha untuk ditulis dalam bahasa Melayu. Jadi kalau bahasa kita ni kita mudahlah, straightforward lah, kita faham. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Nya, balagha annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatil jum'ah. Kata Imam Syafi'i, telah sampai kepada kami bahawasanya selalu dikatakan bahawa permohonan akan dikabulkan pada 5 malam, iaitu yang pertama Lailatul Jum'ah, pada malam Jumaat. Tuan-tuan, sebab tu orang tua-tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu nak kumpulkan orang supaya berdoa baca Yasin. Tak apalah, nak baca Yasin boleh, baca surah Al-Kahfi boleh,
Cuba surah Al-Kahfi. Dia kata, Ustaz, Al-Kahfi panjang lah. Panjang lah. Tak apalah, baca Yasin. Balik nanti bacalah Al-Kahfi. Yang penting ada doa-doa pada malam tu. Sebab tu orang tua kita ni dulu dia tahu kelebihan malam ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Malam Jumaat, tuan-tuan. Malam Jumaat. Yang kedua, walailatul adha, pada malam raya Aidul Adha, raya haji. Walailatul fitri, dan pada malam hari raya Aidul Fitri. Malam-malam raya ni mustajab doa. Tapi kita kena bagi tahu ni anak-anak kita, berhentilah main merocun. Dia kata nak alau syaitan nak alau. Macam mana? Dia dah terlepas ikatan tu, kan? Kita janganlah ikut agama-agama lain lah, tuan-tuan. Aduh, ini kena betul kan ni? So malam Jumaat, malam raya, banyakkan bertakbir, banyakkan berdoa, mustajab doa ni, kata Imam Syafi'i. Wa awwali lailatin min Rajab, dan pada awal malam di bulan Rajab. Satu Rajab dah lepas. Dan ni insya-Allah, kata Imam Syafi'i, wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Kata Ibnu Rajab radhiyallahu an mengatakan berkaitan malam nisfu Sya'ban, pada zaman dahulu para tabi'in dari penduduk Syam dan beberapa ulama tabi'in yang lain memuliakan malam tersebut, dan mereka bersungguh-sungguh beribadah pada malam itu. Bolehlah buat program, tuan-tuan, buat qiyamul lail sendiri pun boleh. Kalau tak ada kekuatan sendiri, buatlah berjemaah dengan ahli keluarga. Paling kurang kita hidupkan. Dan di dalam hadis menunjukkan keampunan Allah Subhanahu wa taala juga amat luas pada malam itu, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh ayat yang ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sehinggalah aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Mohonlah doa kepada Allah, tuan-tuan. Sebelum kita masuk Ramadan ini, perbanyakkanlah kita berdoa kepada Allah. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu dosa yang Allah Ta'ala tak ampunkan, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut secara jelas dalam surah An-Nisa ayat 48. Dan hadis yang kita baca awal tadi, pada malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala akan ampunkan semua makhluknya kecuali orang yang melakukan syirik, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa juga pun. Kita doa, tuan-tuan, kita tidak mati dalam melakukan syirik pada Allah. Sekiranya seseorang itu mati dalam dia masih melakukan syirik, ada tangkal azimatnya, masih lagi menanam benda-benda di rumahnya, bagi tangkal pada anaknya, letak dekat rumah, letak dekat kenderaan dan sebagainya, letak pada kedainya. Tuan-tuan, benda-benda ini kalau tidak dibuang, tidak dijauhkan, dia meninggal dalam keadaan dia mensyirikkan Allah, Allah Ta'ala tak ampunkan. Adapun dosa-dosa yang lain, Allah Ta'ala akan ampunkan. Sekiranya dia bertaubat dengan perkara syirik yang pernah dilakukan, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan. Maksudnya hidupnya bergulumang dengan benda syirik. Pergi dekat tokong-tokong Cina lah, Buddha lah, yang bukan Islam lah, pergi di pokok-pokok besar. Ni waktu saya kecil-kecil dululah, tuan-tuan, saya tengok depan mata saya, orang Melayu kita, Islam lah, kan, pergi dekat pokok-pokok, dia kata goncang nombor, Tuan Haji, goncang nombor,
Ada yang goncang tu kena pula. Beriman dia tu dengan pokok tu. Aduh. Saya kata, ya Allah, alhamdulillah saya sebut benda-benda ni, pakcik-pakcik tu ada yang hidup lagi. Saya kata, ustaz, pakcik dah tak goncang pokok, dia kata. Kata, alhamdulillah cik. Saya kata, tak apalah, nak buat macam mana, kadang-kadang kita tergelincir kan. Dulu tak apalah. Nangis dia nangis. Kata, Allah ampunkan pakcik. Kata, insya-Allah, minta ampun pada Allah, insya-Allah. Jangan kita kata memang tak ampun lah, pergi balik kat pokok tu, dia kata memang menangis lagi dah dia. Jadi benda-benda kita tergelincir dan sebagainya, buang. Ada keris-keris kan tuan-tuan, yang menjadi tangkal sebagai buang lah, sebelum kita meninggal dunia. Jadi kalau dah meninggal dunia masih lagi ada kepercayaan buat benda syirik ni, inilah satu-satunya dosa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 48, yang Allah Ta'ala tak ampun. Dan rugilah kita pada malam nisfu Syaban tu, sepatutnya mendapat pengampunan. Allah tengok kita beribadah tetapi tidak mendapat kelebihan itu. Dan orang-orang yang bermusuhan tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis wa yughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna'u fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha atau kama qala. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ni tuan-tuan, sesungguhnya pintu-pintu syurga akan terbuka pada hari Isnin dan Khamis. Maka diampunkan setiap hambanya yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu kecuali bagi yang antara dia dan saudaranya masih bermusuh-musuhan. Nabi sebut ni, buat syirik yang masih bermusuh-musuhan, masih fitnah memfitnah ini, tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Nabi ulang 3 kali, tangguhkanlah, maknanya damaikanlah mereka ini, damaikanlah mereka ini, jangan gaduh-gaduh. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang mempunyai sifat dengki, dan Allah membiarkan mereka ini sehingga mereka meninggal sifat tersebut. Sifat dengki ini juga boleh digolongkan dalam golongan orang-orang yang bermusuhan. Jadi bermulanya permusuhan itu sebab adanya sifat hasad itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling memarahi, saling dengki mendengki. Kita dah sebut dulu tuan-tuan, kuliah kita dulu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Taala membenarkan kita dengki pada 2 orang. Yang pertama, dia belajar Quran dan mengajar pada orang lain dan baik bacaannya, kita dengki dengan dia. Dibenarkan. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan rezeki dan dia menginfakkannya, kita kena dengkilah, cemburu dengan dia. Kita jangan cemburu orang yang kaya tapi kedekut. Ni banyak tawaran ni, nak taja buka puasa, dia buat tak tahu je, tak dengar. Buka puasa dia datang, taja tu tak datang, bukan sini ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan perkara ini. Sebab itu kalau kita baca hadis Nabi SAW tentang 7 dosa besar, iaitu ijtanibus sab'a mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna.
Jauhilah 7 perkara yang membinasakan kamu, kata Nabi SAW. Ranking yang pertama, syirku billah, syirik kepada Allah. Tuan-tuan, janganlah kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ranking yang kedua, dosa yang besar, wasihru, sihir, tuan-tuan. Sekarang ni banyak, tuan-tuan, sihir-sihir ni banyak. Kita doalah pada Allah. Saya selalu nasihat orang yang datang, yang minta rawatan baru-baru ni, banyaklah tuan-tuan, sebelum ni. Kesian tuan-tuan, kalau tengok keadaan mereka, bila kita rawat, menjerit, muntah dan sebagainya, sehingga beratakan rumah tangganya. Ini tidak lain dan tidak bukan, bila pergi ke hospital, doktor kata awak tak sakit, darah normal, tekanan darah, tapi dia tak okey. Jadi bila kita bacakan ayat-ayat ruqyah, keluarlah benda-benda tu, muntah. Kita sembanglah dengan benda tu, dengan jin tu, dengan tu. Tapi saya tak buat live lah, tuan-tuan. Sekarang ni tak boleh, tuan-tuan. Benda-benda tu akan jadi fitnah nanti. Sekarang ni jadi bila kita berbicara dengan makhluk tu, kita tanya kenapa masuk dalam badan budak ni, kenapa ganggu dia. Kesian dia ada anak kecil, anak dia tak boleh menyusu, tengok suami dia marah, kenapa kacau dia. Dia ni, dia kata benda tu kata budak ni tak boleh bekerja kat sini, dia sepatut duduk rumah je. Kenapa pula? Kenapa engkau dengki kat dia? Siapa hantar? Ada tuan aku yang hantar, dia kata. Tapi jangan percayalah, benda-benda macam ni banyak termerang juga. Dia pun pandai juga. Jadi kita jangan tertipulah. Jadi benda-benda ni wujud, tuan-tuan. Dia muntah, pengsan dan sebagainya, dihantar di kedai-kedai sampai tak nampak kedai. Pelik dia. Pelik, tuan-tuan. Di tempat saya lah, di cyber. Saya mula-mula tak fikir, Cyberjaya takkanlah bandar ni orang pakai juga. Orang lalu dekat kedai dia, sampai pekerja dia duduk dekat depan kedai, masuklah kedai makan. Orang yang nak masuk kedai tu kata, kedai buka nampak tutup, dia kata. Sampai begitu. Jadi kami daripada Darul Shifa pergilah bantu, buat solat hajat, baca ruqyah, alhamdulillah. Bila cek ada benda yang ditanam tu, tuan-tuan, di depan dan sebagainya. Allah, saya sedih. Masih ada yang tak percaya rezeki itu daripada Allah. Sifat dunia ni, usaha rajin dapatlah. Janganlah ada hasad macam ni, benda-benda sihir macam ni, tuan-tuan. Ranking kedua tu dosa besar. Jadi kita doa, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga, orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Waqlur riba, makan riba. Waqlul mal lil yatim, makan harta anak yatim. Wa yatawalla yaumal zahfi, mereka yang melarikan diri daripada peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh wanita mukmin yang suci melakukan zina. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itulah untuk pagi ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian berkenaan nisfu Syaban ini kita ambillah peluang. Mungkin ini tahun yang terakhir, ataupun inilah rezeki kita untuk mendapat pengampunan Allah Ta'ala pada malam nisfu Syaban. Tapi ingat dua syarat itu, jangan buat syirik. Kalau ada bermusuh-musuhan, minta maaf lah. Tuan Haji, kosong. Bukan bola. Bukan bola. Mintalah maaf. Minta maaf ni tak rugi. Minta maaf. Kita maafkan. Ustaz, saya dah minta maaf dah. Dia kata, tiada maaf bagimu, jumpa di padang mahsyar. Sedap dia. Dia ingat padang mahsyar ni padang Bukit Jalil lah. Jadi maafkanlah, tuan-tuan. Jadi ini penanda yang Nabi SAW berikan sebelum datangnya Ramadan. Dua perkara ni kena clear dulu. Buat benda-benda syirik, selesai dulu. Ada benda-benda kurafat, kepercayaan kita yang karut-marut ni, buang. Ada tongkat-tongkat ke, kan? Ada satu rumah tu kami rawat, tongkat ni berbelit-belit. Tongkat ni, saya kata beli kat mana? Dia kata arwah suami saya beli dekat RNR Tapah, dia kata.
Siapa yang jual? Orang asli. Lagilah tak boleh. Patut ada benda-benda tu. Benda-benda tu hidup lah kat dalam tu. Dibuang. Benda-benda ni buang. Jangan ada tangkal azimat dan sebagainya, buang. Yang kedua, jangan ada permusuhan, benci-membenci. Kalau kita terkata orang memfitnah, minta maaf lah sebelum malam itu Syaban ni, Selasa malam Rabu ni. Kalau terlepas juga sebelum Ramadan ni, clearkan dua perkara ni, insya-Allah. Sekali itu tuan-tuan, untuk pagi ni aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.